Surah 6 ayat yang ke-60. Muka surat 135. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. Jadi perhatikan di situ Allah kata apa dia? Dan dialah yang yatawaffa. Maksud yatawaffa, mewafatkan. Kan? Perkataan wafat, dia berperkataan yatawaffa tu. Dialah yang mewafatkan. Apa maksud mewafatkan? Maksudnya mati. Jadi sebenarnya setiap malam tu kita kena faham bahawa kita mati. Tapi bukan mati yang macam dalam surah As-Sajadah kita dengar. Ingat tak kita tadabbur terus tentang surah As-Sajadah ayat yang ke-11. Cuba tanda ayat ni. Tanda muka surat ni, muka surat 135 ni. Buka surah 32 ayat 11. Muka surat ni tanda tuan-tuan. Nanti nak buka balik. Jadi mati tu ada dua. Satu dengan masuk tidur, satu dengan masuk mati yang sebenar-benar mati. Surah 32 ayat 11, surah As-Sajadah. Tiap pagi Jumaat, hampir tiap pagi Jumaat kita didengarkan satu peringatan. Ayat yang ke-11, muka surat 415. Jumpa tak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, malaikat maut yang diwakilkan terhadap kamu yatawaffakum. Tu sama dengan ayat tadi. Ayat yang ke-60 tadi kita baca dalam surah Al-An'am. Tapi ada dua yatawaffa kat sini. Yatawaffa surah As-Sajadah ni tentang mati lah. Malaikat maut cabut nyawa terus. Sebab tu Allah kata kemudian summa ila rabbikum turja'un. Dia bukan dicabut, lepas tu masuk balik. Cabut terus, kemudian kepada Tuhan kamu dikembalikan. Ini mati apa? Ini mati betul. Ya tawaffa di sini mati yang kita dicabut nyawa dan terpisahlah roh dengan badan selama-lamanya. Masuk selamanya tak boleh masuk balik lah. Nanti masuk balik bila hari kebangkitan berlaku. Tapi yang kita tidur malam tu sebenarnya berlaku benda yang sama tak? Bila kita tidur tu sebenarnya roh kita dicabut ke tidak? Cuma diletakkan balik, Allah bangkitkan balik untuk bekerja. Tengok ayat yang ke-60 tadi balik, buka.
Jadi wahwallazi, buka balik surah Al-An'am yang kita tanda tadi. Siapa pakai phone kena buka balik lah. Kalau pakai Quran kita belik macam tu lah. Ambil masa sikit tak apa. Baik, dan dialah yang telah mematikan. Jadi apa maksud mati? Memisahkan roh dengan jasad. Yang ini yang tak ada dalam, kita kata apa dia, pemahaman sains. Sebab apa nak pisah-pisah badan dan sebagainya ni? Ini soal iman. Sebab tu kita kata tadi, tidur memang dari aspek sains dia bagus, betul. Kita beriman dengan, kita percaya dengan hal tersebut. Dengan kita tidur itu badan kita membesar. Sebab apa? Memang terbukti pun growth hormone akan keluar pada waktu tidur kita membesar. Tapi bukan sekadar itu. Sebab apa? Kalau hanya fikir sekadar kita nak membesar, lepas tu nak kerja, itu seperti apa dah sebut tadi, seperti haiwan dan seperti bangkai sahaja. Takkan manusia ini seperti haiwan, na'udzubillah. Jadi dia kena fikirkan juga apa? Tidur untuk bagi dia rehat, supaya dia bangun untuk baca Quran. Nah, baca dah tadi. Itu yang poin pertama. Dan yang kedua, tidur itu juga memberi peringatan kepada dia bahawa apa dia? Dia sedang mati. Dan nanti dia betul-betul akan mati. Tapi setiap kali dia mati pada waktu malam, besok tu dia bangun balik. Maksudnya berlaku kebangkitan lagi. Jadi Allah kata apa dia? Dialah yang telah menidurkan kamu, iaitu melepaskan roh kamu, iaitu kamu tidur pada waktu malam. Bi kat situ maksudnya fi, pada waktu malam. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan dia mengetahui apa yang kamu lakukan pada siang hari. Jadi siang hari kita banyak urusan yang lain. Thumma yab'atsukum fihi. Kemudian Allah lah yang membangkitkan kamu, membangunkan kamu pada waktu siang tersebut. Liyuqda ajalum musamma, untuk menyempurnakan umur yang telah ditetapkan. Maksudnya setiap pagi bila kita bangun, maksudnya apa dia? Masih lagi ada ajalin musamma, tempoh umur untuk kita teruskan kehidupan sebagai seorang hamba. Sebab tadi dah mukadimah kita dah, tujuan Allah ciptakan kita ni untuk memperhambakan diri kepada Allah. Bukan nak jadi orang yang bekerja, lepas tu tidur, kerja, tidur. Itu tak ada hala tuju hidupnya. Summa, tapi yang betul-betul nanti kemudian, ilaihi marji'ukum, kepada Allah lah tempat kembali kamu. Yang ini apa dia? Kamu dimatikan oleh malaikat maut. Summa yunabbi'ukum, kemudian kamu akan diberitakan, diceritakan kepada kamu apa yang dulunya kamu lakukan. Jadi tidur bagi orang yang berfikir, tidur bagi orang yang ambil pengajaran, tidur bagi orang beriman ini bukan hanya berehat, tapi memikirkan tentang apa dia? Tentang kematian yang sebenar. Sebab tu setiap kali kita bangun tidur, apa doanya ibu-ibu ayah sekalian? Kita akan sebut kalimah syukur. Kita kata apa dia? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Kita kata macam tu. Itu jelas tu pengakuan kita apa dia? Kita baru lepas mati. Alhamdulillah, segala pujian kesyukuran itu bagi Allah. Allazi, yang ahyana, menghidupkan kami, ba'dama amatana, sesudah kami mati. Kemudian wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah nanti kita akan dibangkitkan dengan sebenar-benarnya. Jadi tidur ini bagi orang beriman adalah untuk mengingatkan dia tentang kematian. Sebab tu setiap kali bangun tidur kena bersyukur. Masih lagi ada ajalin musamma, iaitu umur kita yang telah ditentukan tu. Masih lagi ada waktu. Untuk apa? Perbaiki amal ibadat kita itu. Ingat, amal ibadat ni bukan solat sahaja. Ibadat tu apa dia? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya solatku, ibadatku yang lain, dan kehidupan tu, kehidupan. Sebagai seorang suami, itu pahala untuk kita. Sebagai seorang isteri, pahala untuk kita. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin. Lepas tu keluar je rumah nak cari ilmu. Ilmu apa yang aku nak cari? Keluar rumah nak cari rezeki macam mana yang Allah kehendaki. Itu semua ibadah tu. Itu semua adalah ibadah. Jadi kena buat sebagaimana yang Allah perintahkan. Macam mana saya nak tahu apa yang Allah perintahkan? Saya baca Quran tiap-tiap malam. Warattilil Qur'ana tartila. Itu charge balik. Apa aku nak buat pada siang hari? Jadi kehidupan kita tu dia berterusan. Tidur malam, rehat sekejap, bangun untuk baca Quran, cek balik apa yang aku kena buat. Lepas tu cari nikmat, cari kurniaan Allah. Lepas tu tidur sekejap, rehat, cari balik ketenangan. Lepas tu siang tu cari nikmat Allah, cari kurniaan Allah. Sebagaimana Allah sebut dalam surah 28.
Surah 28. Ayat yang ke-7, ayat yang ke-73. Daripada ayat 72 dulu. 71, minta maaf. Surah 28 ayat 71 sampai 73. Muka surat 394. Muka surat 394. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بدياء Afala tasma'un. Katakanlah wahai Muhammad, apa pandangan kamu jika Allah menjadikan kepada kamu malam itu sarmadan? Apa dia kata situ? Terus berterusan, malam je. Jadi apa kita bayangkan, apa jawapan kita kalau jadi malam saja? Bagaimana nak cari rezeki? Tak boleh cari rezeki, malam je berterusan. Kemudian kita pun tahu kalau malam tak ada cahaya matahari, apa fungsi cahaya matahari? Nanti ayat minggu depan kita akan lihat tentang matahari. Matahari lah yang akan menyebabkan apa? Tumbuh-tumbuhan boleh keluar, berlaku proses fotosintesis kepada tumbuh-tumbuhan kita. Jadi bayangkan tak ada matahari, siang, malam je macam tu. Siapalah yang boleh selain daripada Allah, ilah yang kamu nak sembah itu, yang boleh datangkan cahaya, iaitu matahari itu. Afala tasma'un, kamu tak dengar ke ayat ini? Ayat seterusnya 72. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah Man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Katakanlah oleh engkau, apakah pandangan kamu jika Allah jadikan ke atas kamu itu siang ni macam mana? Siang berterusan. Kita kata bagus juga, aku ni kalau ada 30 jam pun tak cukup hidup. Ni orang ni paling sibuk kat dunia lah ni. Kalau aku ada siang terus, banyaklah kerja aku boleh buat. Apa jadi kat badan siang saja, kerja saja, memang pasti akan rosak, letih badan ni. Dia bukan malaikat, kita ni manusia yang perlu makan, yang perlu rehat, yang perlu ada ketenangan. Jadi siapakah yang boleh selain daripada Allah? Tuhan yang boleh mendatangkan malam. Apa tujuan dia? Untuk kamu tenang. Jadi fungsi malam tu untuk berehat. Orang tak nak dah buat kerja berterusan, nak berehat waktu malam. Dan waktu malam lah paling sesuai untuk tidur tu. Allah ciptakan malam tu paling sesuai untuk tidur. Siang tak ada tidur ke? Ada juga. Kita panggil qailulah. Kan? Cuma beza tak tidur siang dan tidur malam? Beza. Mana tempoh yang waktu panjang tidurnya? Waktu malam. Siang tak boleh tidur panjang sangat. Tidur panjang sangat waktu siang jadi apa? Tidur 5 jam waktu siang. Bangun tu letih. Tapi kalau malam tidur 3-4 jam tu, bangun jadi bertenaga. Tapi malam siang pun ada tidur juga. Qailullah dalam setengah jam tidur. Badan terus akan jadi tenaga. Jadi Allah kata, siapa yang boleh datangkan waktu malam? Untuk kamu berehat di dalamnya, setenang. Dan malam sebagai apa tadi?
pakaian. Kamu nak bersama dengan keluarga kamu, kamu nak bersama dengan isteri kamu waktu malam. Terang-terang sangat tu tak tenang sangat. Dia gelap lebih menenangkan jiwa dia. Afala tubsirun, kamu tak lihat ke? Kemudian Allah bagi tahu, itulah dia rahmat Allah malam dan siang. Ayat yang ke-73. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar. Litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Jadi sebenarnya Allah jadikan malam dan siang itu silih berganti kerana di situ adanya rahmat Allah. Bentuk rahmat Allah macam mana? Tadi kita dah sebut dah. Bila malam kita boleh berehat, tidur. Badan pun boleh charge balik tenaga kita. Kemudian waktunya tenang, waktunya nyaman. Kita baca Quran, memberi bekas kepada jiwa kita. Cuba siang hari kita nak beri kesan dengan anak berlari, dengan dengar bunyi motor dan sebagainya, bunyi bas, dengan urusan dengan orang lain lagi, malam waktu yang terbaik. Dan siang pula Allah jadikan kita terang menerang, nampak sebab banyak pekerjaan kita boleh buat. Ya Allah kata, dan kerana rahmat Allah lah, min situ min li ta'lil. Min kat situ min disebut sebagai li ta'lil. Terjemahan dia kerana. Ataupun kalau li tabi'in boleh, dan sebahagian rahmat Allah adalah apa dia? Dia menjadikan bagi kamu malam dan siang. Jadi malam dan siang ini antara apa dia? Bentuk rahmat. Kalau siapa yang datang pada hari Selasa baru ni, kuliah kita ada sebut, kita tadabbur tentang Ar-Rahman Ar-Rahim baru ni. Nabi beritahu Allah memiliki 100 rahmat yang diciptakan. Memang Allah sendiri tu dia sifatnya rahmat, tapi ini ciptaan-ciptaan dia tu Allah letak rahmat. Kemudian kata Nabi, daripada 100 itu, satu daripada 100 itu Allah berikan di atas muka bumi ini. Menjadikan apa dia? Manusia, jin dan haiwan mereka saling berkasih sayang. Sehingga kan kata Nabi apa dia? Haiwan yang buas, contohnya singa. Tuan-tuan, kalau singa depan kita apa kita buat? Dulu kita belajar silat, ada cara nak tikam singa. Cara dia baring. Kalau dia datang bekam pisau, siapa guru silat dia tahu. Nanti kalau dia terkam, kita baring badan kita apa? Slide badan dia. Tapi tak tahulah guru silat tu pernah cuba ke tidak. Saya pun belajar tapi tak pernah cuba lagi lah. Rasanya mungkin panjat pokok, lari. Tapi tengok, singa tu dia tak makan siapa? Anak dia. Padahal dia tu buas. Anak depan mata, makan je lah. Kan kita pun ada haruan makan anak, peribahasa lah. Jahat manusia ni. Kan? Haiwan pun tidak makan anaknya kerana apa? Rahmat daripada Allah. Dalam ayat ni pula Allah kata apa? Sebahagian rahmat yang Allah berikan, yang 1/100 itu, antaranya malam dan siang. Jadi kalau kita dapat rahmat dan nikmat, kena buat apa? Syukur. Jadi malam dan siang ni bukan satu proses kejadian alam yang normal, yang setiap hari kita tahu. So siang kita kerja, malam kita tidur, tak. Tapi siang itu cari kurniaan Allah, malam tu untuk kita cari ketenangan dengan Allah. Semuanya berkaitan dengan Allah. Tengok Allah kata apa dia? Allah dan sebahagian ataupun dan kerana rahmat Allah itu, dia menjadikan bagi kamu malam dan siang untuk kamu berehat di dalamnya. Tadi sekarang dah faham apa maksud berehat? Satu, berehat dari segi kerja lah. Kemudian nak rehatkan apa? Iman kita dengan bila kita tidur, kita boleh bangun untuk qiyamul lail, baca Quran. Dan juga untuk menenangkan kita punya apa? Jangan duk fikir kehidupan je. Kena ingat apa dia? Masa kamu tidur tu adanya kematian. Orang yang sentiasa ingat kematian ni hidupnya mesti tenang. Dia tahu benda ni bukan segala-galanya dalam kehidupan dunia. Itu satu. Kemudian Allah kata walitabtaru min fadlih, dan supaya pada siang hari kamu boleh cari fadlihi. Ingat Allah sebut situ. Apa maksud fadlihi? Kurniaan siapa? Kurniaannya. Nya tu balik kepada Allah. Sebab tu bila kita faham macam tu, kita takkan kata pada dia, inilah hasil usahaku selama 50 tahun. Aku berhempas pulas. Orang tak cakap begitu. Sebab dia tahu apa dia? Yang dia dapat tu sebenarnya kurniaan Allah, rahmat Allah. Yang mana sifat ataupun sunnatullah Allah ialah siang itu Allah limpahkan rezeki yang banyak untuk kita cari.
Kalau Allah tak buat sistem macam tu macam mana? Kalau Allah jadikan malam je. Sebab malam ni waktu rehat, tak ada waktu siang untuk cari kurniaan. Memang manusia ni hidup miskin semua. Tapi sebab ada malam dan ada siang, manusia mendapat rahmat nikmat Allah. Jadi apa patut kita buat? Di hujung tu Allah kata wala'allakum tashkurun. Bersyukur kamu kepada Allah. Apa bukti bersyukur kepada Allah? Senang je. Kalau saya tanya, lepas ni kita tanya lagi, apa bukti bersyukur kepada Allah? Ingat. Okey, apa lafaz syukur? Alhamdulillah kan? Dalam surah Al-Fatihah Allah ajar kita dah. Lepas kamu ucap Alhamdulillah, kamu akan cakap Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. 3 ni lafaz puji kita kepada Allah. Lepas kita puji Allah, kita syukur Allah, Alhamdulillah, lalu kita kata Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau kami mengabdikan diri. Jadi apa bukti kita bersyukur dengan nikmat malam dan siang dan nikmat tidur ini? Mengabdikan diri kepada Allah. Bukannya jadi hamba dunia, bukannya jadi hamba manusia yang lain. Berehat semata-mata, besok bos dah fikir dah nak kena buat apa, nanti kena bambu sebagainya. Itu tak lebih seperti apa kata Nabi, seperti haiwan bekerja di siang hari, malamnya tidur seperti bangkai. Na'udzubillah. Jadi kita ada tujuan untuk tidur dan ada tujuan untuk di siang hari nak mencari kurniaan Allah ini supaya kita menjadi hamba Allah. Sebab tu orang Quraisy ni diajar macam tu. Allah turunkan ayat Quran ini tentang ayat-ayat kauniyah supaya mereka berfikir balik. Mereka hidup bukan macam kita hidup. Jadi nak perbaiki balik kehidupan mereka dengan cara melihat kejadian alam ini bukan satu benda yang sia-sia Allah ciptakan. Hatta tidur sekalipun itu satu bentuk kenikmatan yang sangat besar. Tanyalah orang yang tak boleh tidur macam mana rasa dia. Kesian sangat. Ya, kesian sangat-sangat. Jadi kita berhenti dulu setakat ini untuk 3 ayat. Wa ja'alna naumakum subatan wa ja'alna al-laila libasan wa ja'alna an-nahara ma'asya. Insya-Allah. Ini minggu depan kita akan sambung lagi sikit lagi. Lepas tu kita rancang ya. Haji Afifi tanya ada ke dalil tidur waktu siang? Dalam hadis memang adalah. Nabi memang tidur waktu siang. Qailulah. Waktunya sebelum zuhur. Waktunya sebelum zuhur. Dia macam ni, yang memang terbukti untuk kekuatan bangun malam itu ialah sebelum zuhur. Tapi kadang-kadang kita perlu rehat juga sebelum asar. Sebab apa? Mungkin tak sempat tadi rehat. Dia tak ada masalah. Sebenarnya tak ada kesalahan tidur sebelum asar ke selepas subuh ke, tak ada. Dari segi kita kata, dari segi kesalahan agama tu tak ada je. Boleh. Cuma mungkin kalau banyak sangat tidur, kita pun tahu badan kita tak boleh macam tu. Jadi dia tak sihat juga untuk badan. Jadi kita kena tengoklah tidur yang memadai. Tak kisahlah asar ke apa ke, tapi yang dari segi agama memang sebelum zuhur tu ada untuk menguatkan bangun malam nanti. Macam tu. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan atas perhatian semua. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.